الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi yursilur riyaha bushran bayna yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita yang menggembirakan sebelum kedatangan rahmatnya, iaitu hujan. Sehingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halakan ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai jenis buah-buahan. Demikianlah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Tuan-tuan Imam, pimpinan surau, muslimin, para jemaah, hafizakumullah. Alhamdulillah pertama-tamanya, dan memang pun selama-lamanya tetap juga kita akan terus menyatakan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita yang tak terhingga kepada Allah Ta'ala, Tuhan kita semua. Paling tidak Allah Ta'ala masih lagi mengurniakan kehidupan dunia kepada kita, kehidupan yang sempurna dan sejahtera, tetapi dipenuhi dengan 1001 macam ujian yang berat untuk ditapis, untuk Allah Ta'ala tengok dengan jelas apakah kita benar-benar orang yang bersyukur dengan nikmatnya ataupun engkar dengan nikmatnya. Mudah-mudahan kesempatan hidup, walaupun ketika ini berat diuji oleh Allah Ta'ala, masih lagi dilanda wabak, tapi alhamdulillah berkat kesabaran, ketabahan, dah boleh dah kita berkumpul untuk berjamaah. Dah bolehlah kita berkumpul untuk iktikaf, tahiyatul masjid. Dah bolehlah kita berada di taman-taman syurga, Riyadus Salihin, taman orang-orang yang saleh. Sebab itu, bila kita berjaya meletakkan kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala, lalu kita yakinkan kepercayaan tersebut, maka apa-apa pun yang didatangkan oleh Allah Ta'ala mesti ada kebijaksanaan, hikmah di sebalik, walaupun benda tu berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Alhamdulillah, bersyukur juga kita kepada Allah Ta'ala, akhirnya Allah Ta'ala beri kita peluang untuk berkuliah, untuk kita bersama-sama ingat mengingat akan kehidupan yang seketika sementara ini, untuk kita nantikan kehidupan kekal abadi akhirat. Alhamdulillah, kita masih lagi tak mau menukar kitab pengajian kita, iaitu Rahsia Kematian, Imam Qurtubi rahimahullah. Saya bercadang nak baca bab 3.
Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa iyyakum amin. Iaitu hari dibangkitkan dan pengajian Allah Ta'ala. Di antara benda-benda yang kita mesti percaya dan kita mesti yakin, iaitu adanya hari kebangkitan. Setelah kita hidup atas dunia, kemudian kita akan mati, masuk lubang kubur, nanti kita bangkit semula. Hari kebangkitan. Sebab itu beza kita dengan orang lain, ni di antaranya hari kebangkitan. Ada juga agama lain cerita bab bangkit-bangkit ni, tapi cerita dia tu tak tahu asal usul dan tak boleh kita pegang pasti ke tidak. Tapi oleh kerana kita bertuhankan Allah Ta'ala, maka mengikut lisan Nabi, yang lisan Nabi itu asal usul pun daripada Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi takkan menyebut, melainkan sebutan Nabi itu wahyu Allah. Maka di antara benda yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ke Nabi tentang cerita hari kebangkitan lah, hari akhirat. Dan pengadilan, dan di antara tentatif hari akhirat ada nama dia pengadilan. Bukan keadilan, pengadilan. Itu parti keadilan rakyat tu lain, tak ni lain, pengadilan. Maknanya masyarakat, tuan-tuan tak apa sebut adil lah. Kau sensitif sangat. Maknanya sensitif nah. Sikit-sikit dah lah ustaz, kau kata kan. Sikit je, tak banyak. Jadi pengadilan ni, atas dunia ni kan bergaduh je manjang-manjang. Memang daripada dulu macam tu. Bergaduh je manjang-manjang. Start daripada anak Adam, Qabil dan Habil, sampai hari sampai kiamat. Orang tu kata dia betul, orang ni kata dia betul. Dia tuding jari, sada tuding jari. Masing-masing menyatakan orang lain tak betul, dia yang betul. Tapi kena ingat, macam mana keadaan ini nanti Allah akan selesaikan di akhirat nanti. Sebab itu hari akhir, hari kiamat, hari akhirat dipanggil dengan hari pengadilan. Akan diadili. Kambing 2 ekor yang bergaduh, bertanduk berdua tu pun akan diadili oleh Allah Ta'ala. Kita ni bukan kambing. Lagilah akan diadili. Tak ada siapa pun boleh melarikan di atas dunia. Kita boleh upah. Kita upah peguam bela, peguam cara. Kita boleh wah pendakwa raya macam gitu, gini semua sekali. Kita boleh beli belaka. Tapi di akhirat Allah Ta'ala yang maha adil akan mengadili segala-galanya. Benda-benda macam inilah sebenarnya yang boleh menjadikan manusia itu benar-benar menjadi hamba kepada Allah. Pasal memikirkan adanya pengadilan besok di akhirat. Kita bergaduh laki bini pun, kita suami, kita boleh pegang tengkuk bini kita. Kita boleh kata macam-macam. Ego kita tinggi, kita bos kan, kita suami. Tapi nak tahu betul tak betul nanti di akhirat lah. Masing-masing kan sing-sing lengan. Masing-masing kan kata dia yang betul. Orang kerajaan kata dia betul. Pembangkang kata kerajaan gagal. Kerajaan kata tak ada gagal. Masing-masing mendakwa. Tak apalah. Nanti di akhirat akan ada nama dia hari pengadilan. Tadi mukadimah pun saya baca dah ayat tuan kitab ni bawa satu ayat daripada suratul A'raf, iaitu tentang hari kebangkitan. Kalau ikut ujung ayat tu, demikianlah kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Demikianlah kami mengeluarkan yang mati, membangkitkan orang yang mati. Dia mati dah, tapi dibangkit, dihidupkan balik. Kan payah nak percaya. Nenek moyang kita dah mati lama, dah tak bangkit pun. Tak sampai lagi hari kiamat nanti tu. Nanti masuk akhirat, semua akan bangkit. Daripada manusia pertama Adam alaihissalam sampailah manusia yang terakhir, semuanya akan bangkit. Ni kadzalika nukhrijul mauta, demikianlah dibangkitkan orang yang mati. Mudah-mudahan kamu beringat. Pasal kalau orang yang berfikiran secara logik akal dia semata-mata, tidak dengan keimanan kepada Allah Ta'ala, memang payah nak percaya. Kita tidur penat pun payah nak bangkit. Puas-puas siam dengan air pun bangkit kan. Ini orang mati memang tak bangkit-bangkit. Saya tak tanya lagi kisah sebenar. Kan semalam hari Jumaat, pagi Jumaat, seorang polis berpangkat inspektor ke apa nama, rakaat pertama dia tombang. Tak bangkit-bangkit sampai sudah.
Macam mana nak bangkit? Ustaz dah mati. Kita mikir logik akal kita memang macam tu. Pasal akal kita tak boleh tembus jauh. Setakat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Itulah pemikiran kita. Tapi bila kita mikir secara iman, secara keimanan, diajar oleh Allah Ta'ala, mati, hidup balik. Hidup, mati, hidup balik. Tidak, kalau tidak dengan keimanan, tak boleh. Tak boleh. Macam tuan-tuan, bila kita berfikir secara manusia, totally manusia, maka tak pergi jauh. Itu yang timbulnya ada yang pro-vaksin, ada yang kontra-vaksin, ada yang anti-vaksin, sakit itulah. Kalau kita betul-betul berdaya meletakkan keimanan yang betul tepat kepada Allah Ta'ala, bukankah Allah Ta'ala ada ayat yang turun kan? Bersama-sama penyakit ada obat. Kita berikhtiar lah. Nabi pun sebut dah, tak ada satu pun penyakit atas dunia ni melainkan mesti ada ubat. Nabi sebut. Nabi kuatkan lagi. Nabi kuatkan lagi, tak ada satu penyakit pun yang tak ada ubat. Ada ubat. Melainkan dua je. Ada beberapa hadis yang menyebut ada dua yang tak ada ubat. Satu mati, satu tua. Mati ni kita rendam dalam air Panadol satu kontena pun nak mati situ lah. Orang tua, saya dah berumur 56, tua sangat tak, muda tak adalah kan. Nak kembali balik umur 25, jangan harap. Berendamlah dalam air ketum hari-hari. Pergilah sana ke Bonda Rosita dekat Kota Kali tu pergi mandi. Dengan bonda-bonda sekali mandi. Dok tua situ tak mau. Kita ni tertipu. Percaya awet muda. Mana ada awet muda? Kena temberang hidup lah dengan jual ubat kan. Sebab tu kalau kita berjaya meletakkan suatu benda tu di atas asas keimanan, kita akan percaya ada ubat. Dan memang pun Allah Ta'ala ketika mana menjadikan kita di atas dunia ni, di antara benda yang kita mesti ada usaha ikhtiar. Kena ada usaha ikhtiar. Tuan-tuan naik basikal turun bukit sana tu, setinggi-tinggi tu, turun bukit, tak payah pakai brek. Tak apa Ustaz, tawakal ke Allah Ta'ala je. Brek dah putus, sambung pun tidak. Lepas tu, tak apa Ustaz, hidup dan mati ni milik Allah Ta'ala, nak mati, mati. Kena ikhtiar. Tak salah, dalam agama ada kita ikhtiar mencari ubat, tak salah. Kan ubat dua. Satu ubat kita makan setelah sakit. Satu lagi ubat kita makan sebelum kita sakit. Tapi biasanya tak lama ubat. Food supplement, makanan tambahan kan. Jadi di mana tak betulnya vaksin? Dia tuan-tuan di mana-mana saya pergi setakat hari ni, boleh katakan, yelah kita ni satu benda yang kita kena terima hakikat bahawa dalam hidup ini memang ada yang pro, ada yang kontra. Tak lagi dah. Ada kerajaan, mesti ada pembangkang. Tak mungkin tak adanya ada kerajaan, tak ada pembangkang. Tak mungkin. Tak mungkin ada yang pembangkang, tak ada kerajaan. Tak mungkin. Mesti ada pembangkang, mesti ada kerajaan. Pergilah mana-mana pun. Ada yang suka, ada yang benci. Memang kehidupan ni macam tu berpasang-pasangan. Cumanya agama ajar, nak tak nak kita kena adab. Saya suami, isteri baru seorang. Dia lah kalau orang bini 2-3 orang, tu lain hal. Anak baru 8 orang, kan? 8 campur 1, 9. 9 orang saya kena adab. Bukan sama 9 kepala tu. Ini PKP, lagi pening kepala tau. Hidup tak formal. Malam bantai berjaga, siang bantai tidur. Kalau pagi-pagi itu macam Lailatul Qadar, sepanjang PKP ni Lailatul Qadar, sunyi. Kita suka tak suka, kita kena adab. Anak kita yang baik, kita pun kena adab. Anak kita nakal pun kena adab. Macam juga masyarakat, tuan-tuan yang diamanahkan untuk memakmurkan surau ni, kena adab masyarakat macam tu. Yang tak nak pakai topeng, yang tak nak bawa sejadah, yang tak vaksin, yang anti vaksin, memang kena adab, tak boleh apa-apa. Cumanya agama aja macam mana kita nak adab. Yang baik macam mana kita nak ngadap yang baik ni. Yang jahat macam mana kita nak ngadap yang jahat ni. Kalau tidak dengan keimanan kepada Allah Ta'ala,
maka kita takkan percaya macam mana gaya, style, peraturan, pengurusan nak diatur manusia ni. Sebab itu kita ni orang Islam, alhamdulillah. Busuk-busuk pun kita Islam. Nenek moyang kita Islam dah. Baki lagi, kita kena tengok Islam tu macam mana rupa sebenar. Pasal kalau kita tak perhati sungguh-sungguh Islam ni, selalu kita ulang, bau dia, cita rasa dia, warna dia, nanti kita akan gagal mengenali Islam yang betul dan tepat. Sebab itu ada orang bila kata mari penyakit, tak nak dia berubat. Dia buat rasa macam-macam lah, babi lah, itulah, inilah. Mula-mula itu cara dia nak tak nak vaksin, kita babi dia kata. Kalau babi pun bukan babi seko tu dipanggang dimakan. Babi seko tu kau direbus sampai cair masuk dalam badan. Tak. Bukan babi seko tu. Bukan seko babi tu masuk dalam badan. Tahu, sedikit saja. Kita kalau buat darurat boleh je terima. Asal tak semayang, darurat ustaz. Pandai pula. Asal tak puasa, darurat ustaz. Pandai pula buat darurat. Ini bukan darurat ke? Tapi kita itulah sentimen darurat ni. Sesetik sebut darurat orang politik ni. Kejap-kejap darurat, kejap-kejap darurat. Orang politik ni itulah masalah kepala dia mikir kan. Dan kita meletakkan sesuatu tu bukan kita peribadi kita nak vaksin, tak. Kementerian kerajaan melalui Kementerian Kesihatan KKM. KKM tu bukan seorang. Dia ada ahli-ahli mesyuarat dia. MKN, keselamatan, bukan dia seorang, bukan menteri seorang, dia ada ahli majlis mesyuarat dia. Melalui majlis fatwa. Majlis fatwa ni bukan Tok Mufti seorang. Kita di Malaysia ni setiap negeri ada majlis fatwa. Tapi macam mana tuan-tuan? Di antara strategi musuh bila nak serang orang Islam ni, dia akan burukkan mufti. Bila mufti tu dah kita pandang buruk, walaupun tak buruk, maka apa juga saranan mufti tu kita layan lah. Macam baru dah keluar, tuan-tuan tak ada ambil nama kenyataan rasmi tu tentang hukum bervaksin. Harus kena ambil tu. Kalau tampal dengan A4, A1 yang besar tu. Kalau boleh buat handbill, diedar semua rumah. Sebagai satu cara macam mana nak mengadap masyarakat yang tak apa nak faham ni. Kadang-kadang masyarakat ni kita tak lari dah, ramai yang tak faham. Tapi oleh kerana hasutan-hasutan, puak-puak berhaluan kiri sampai dahulu pada mereka, jadi mereka terima bulat-bulat. Kan itu ada keluar minggu lepas, solidariti konon-kononnya. Pasal ada pelajar di Ipoh mati 2 orang di Perak. 2 orang mati kan. Tengok-tengok bukan mati pasal vaksin. Seorang diabetes. Seorang ada penyakit lain. Kan dah mengarut tu. Tak kita kata gini, kalau kau tak nak vaksin pun, jangan hasut. Jangan hasut orang yang tak nak vaksin. Jangan hasut orang yang nak vaksin. Kerajaan pun tak hasut. Kerajaan memang tanggungjawab dia dah jaga rakyat. Maka oleh kerana itu, kerajaan dia bersedialah untuk mengeluarkan dana belanja walaupun banyak, walaupun berhutang demi kesihatan rakyat. Dia kena buat macam tu lah. Macam kita bapa kan. Kita bapa kena jaga kesihatan anak bini. Kalau kena buat hospital, buat hospital. Kena jumpa pakar, jumpa pakar. Kalau kena gadai, kita gadai, pergilah. Tanggungjawab saya sebagai bapa jaga kesihatan anak-anak. Macam juga kerajaan. Saya bukan nak kempen pangkahlah kerajaan. Tak. Timalah hakikat. Dia nak buat baik dengan rakyat. Tuan-tuan, mana-mana kerajaan atas dunia ni, kerajaan komunis sekalipun takkan nak bunuh rakyat dia. Israel, dia kerajaan Israel takkan nak bunuh rakyat dia. Tuan-tuan tahu tak, Israel negara yang paling banyak dapat kota vaksin. 60% kota dia dapat. Bukan saya nak defend Israel, tak. Dia pun takut mati tahu. Sebab tu dia beria minta vaksin banyak-banyak. 60% dia dapat. Kita berapa peratus ya? 60% dapat. Kita berapa peratus ya? Sebab itu bila berubat ni berubatlah. Kita kena pesan ke ada saya jumpa generasi muda. Dia kata dia generasi Y, generasi Y apa nama. Dia kata dia dah Google lah semua. Dia sekarang ni banyak orang beriman dengan medsos kan.
Banyak orang menjadikan majlis fatwa dia tu Google. Ustaz Google nama dia. Situ lah. Dia kata dia tengok dah, dia dah explore dah Google jam dia kata. Dia kata oleh kerana kami generasi Y tak payah vaksin. Banyak kes berlaku. Baru ni sahabat saya meninggal seorang, tak sebut di mana lah. Tak nak vaksin. Ada kata dia anti vaksin. Bila bawa ke hospital nak dipengsankan, tak nak dipengsan. Mati terus. Bukan nak burukkan dia mati dah. Kita kena usaha ikhtiar. Kita kena berusaha. Kalau naik kereta, tayar, angin kena okey. Enjin kena okey. Tapi kalau orang nak langgar juga macam mana? Saya itu mati orang accident dengan saya. Bukan saya langgar, dia langgar saya. Dia langgar saya berada di lane saya. Tang kona dia lepeh depan saya, dia masuk line, dia langgar ke saya. Mati. Langsung tak kuliah subuh hari tu. Saya kata saya tak langgar dia langgar saya. Macam mana encik langgar dia langgar encik lah. Yelah saya tempat saya. Dia masuk lane saya. Mandi dia langgar saya lah. Kita berusaha dah. Ikhtiar bawa elok-elok pelan-pelan. Mana boleh buat laju jalan licin. Kalau jalan tak licin bolehlah besit 120 kan. Kita usaha dah. Tapi kalau kena juga macam mana? Kita berikhtiar dah. Tak nak mengantuk. Gosok-gosok biji mata. Ambil uduk, minum kopi. Tapi bila buat trainer juga, berdebam. Macam mana? Kita usaha dah. Macam juga kita ambil vaksin. Kita usaha setakat kita mampu. Tapi kalau nak mati juga, mati situlah. Takkan kita salahkan vaksin. Kita usaha setakat yang kita mampu. Ustaz mungkin lah cerita buat vaksin. Ustaz inilah cerita buat. Yelah hari kebangkitan besok kita akan diadil lah. Kita kata vaksin lah gitulah ginilah apa semua sekali. Besok akhirat kita akan tempuh lah. Betul ke tak betul kan. Tapi setakat ni kita yang tak ada ilmu ni. Ilmu pun serat tiang gitu je. Orang bincang vaksin tu bukan setakat di BBS ni je. Satu Malaysia. Mufti bersidang. Kan saya sebut tadi dah keluar dah. Ada keluar surat rasmi daripada Mufti Selangor. Maknanya ambil vaksin tu bukannya wajib. Dia pun tak paksa. Kerajaan pun tak paksa. Harus. Tuan-tuan nak ambil lah. Tak nak sudah. Usaha. Tapi kalau kita ada satu kes juru nikah tu imam Selangor lah. Dia tak nak vaksin. Dia kata hormatilah pandangan saya. Kan kerajaan tak wajibkan. Jadi saya bila kata harus saya tak nak ambil. Kerajaan kata tak apalah. Kalau kau tak, bagaimana kau minta kami hormati kau. Jadi kami kerajaan kena hormati kami lah kami kerajaan. Dan engkau kaki tangan kerajaan. Duduk dalam agensi kerajaan, masjid. Duduk dalam juru nikah. Itu semua agensi kerajaan. Jadi sebagaimana engkau minta dihormati pandangan kau tak nak vaksin. Jadi kerajaan minta engkau hormati kerajaan vaksin. Boleh faham? Tuan-tuan, buat apa nak bergaduh bab tu? Kalau tak nak vaksin pun duduk diam-diam je. Saya tahu ada orang tak vaksin tapi tak kisah, dia tak kecoh pun dia diam, relax je. Buat apa nak hasut-hasut? Satu, dah lah hasut, lepas tu fitnah pula, tipu. Orang tu mati bukan pasal vaksin, kata mati pasal vaksin. Ingat, apa benda pun dakwaan kita ni, kita bincang ni, kadzalika nukhrijul mauta. Macam itulah Allah Ta'ala akan keluarkan kita daripada satu kematian. La'allakum tadhakkarun. Mudah-mudahan kamu beringat. Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kejadian kehidupan yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni dia boleh buat suatu tu kun fayakun. Boleh buat. Boleh. Dia Allah Ta'ala boleh buat. Tapi Allah Ta'ala bijaksana ni, dia tak nak buat macam tu. Nak menyuburkan tanah, kering kontang. Dia cipta angin. Dia cipta angin tiup. Adanya awan, dia tiup awan. Awan berkumpul-kumpul, berlonggok-longgok. Lepas tu ada air berat, jatuh. Kena ke tanah yang kering kontang. Dia lembab, dia basah, subur. Sebab musabab,
Ada sebab musabab. Memang majoriti kejadian Allah Ta'ala semuanya sebab musabab. Tak mungkin tiba-tiba. Tetapi Allah Ta'ala ni dia boleh buat tiba-tiba. Ada bukti. Macam mana tiba-tiba api yang akan membakar Nabi Ibrahim, ketika mana rakyat dia mencampakkan Ibrahim ke dalam longgokan api, Allah Ta'ala kata, kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau api bardan sejuk, wa salaman sejahtera ala Ibrahim. Sejuk api tu. Allah Ta'ala yang buat api. Tapi Allah Ta'ala yang buat api, dia jadikan api tu sifat dia panas membakar. Memang itu kejadian asal. Macam juga air. Air cincang mana nak putus? Pualah cincang pakai pedang samurai, tak mau dia putus. Air dicincang, orang pepatah Melayu sebutkan, air dicincang takkan putus. Memang tak putusnya. Siapa yang buat air? Allah. Siapa yang buat sifat air putus, tak putus? Allah. Tak boleh ke Allah Ta'ala buat sekali-sekala tiba-tiba air itu putus? Boleh je. Tu Nabi Musa. Kerajaan kejar dia sampai tak cukup tanah lagi kan. Last kali sampai tepi pantai, mana lagi? Apa Allah Ta'ala perintahkan ke Nabi Musa? Apa tu? Apa Allah? Alqi asak. Lemparkan kau punya tongkat. Pukul tongkat. Nabi Musa tak tahu pun tongkat dia sakti. Bila diarahkan pukul tongkat ke air, baru dia tengok air terbelah. Jurang. Seluas mana lautan tu? Setinggi mana kedalaman dia? Terbelah. Macam juga hari ni COVID. Sebelum ni tak ada. Ada sebelum ni ada. Tapi lama tak ada. Ada. Siapa yang buat? Allah Ta'ala yang buat. Ada yang kata Yahudi buatlah. Ini tak ada Dajjal lah. Astaghfirullahaladzim. Semua salahkan Dajjal. Mana Dajjal tak marah? Sikit-sikit Dajjal. Astaghfirullahaladzim. Orang kata inilah Ustaz strategi Yahudi dan menjanamkan umat Islam. Orang yang menjadi musuh pada Islam, Yahudi ke apa ke, memang kerja dia berfikir 24 jam siang malam untuk meranapkan Islam dan penganutnya. Memang kerja dia. Kita ni orang Islam buat apa? Kita orang Islam. Orang kata, wah ini Yahudi punya perancangan. Perancangan kita apa? Perancangan kita nak ngelak daripada perancangan jahat Yahudi. Apa kita nak buat demi masa depan Islam dan agamanya? Memang musuh-musuh akan memecah belahkan. Kita ni kebetulan di Malaysia ni macam-macam. Orang Islam sama je. Cerita bab ini kesal dia nak pergi tu kan. Bermacam-macam. Sebab tu kita nak tak nak, kalau musuh memang itu kerja dia, memecah belahkan kita orang Islam. Atas nama bangsa lah, atas nama parti lah. Dia kesannya lah pergi dia. Tapi apa perancangan kita orang Islam untuk menyatukan umat? Apa perancangan kita untuk menyatukan umat ni? Apa manifesto? Tu kalau orang politik lah. Apa manifesto nak menyatukan umat ni? Tuan-tuan, macam mana berbilang bangsa pun, berlainan latar belakang pendidikan ke apa ke, pemikiran ke, buat apa kita gaduh benda yang memang kita tak boleh seia sekata? Kenapa kita tak boleh ambil berpegang kepada yang memang kita boleh seia? Orang Islam kau, aku Islam, habis kita. Kita jangan kata orang yang ramai ni, kita laki bini. Nak cerita perbezaan laki bini, aku laki engkau bini, memanglah tak sama. Sama laki bini. Laki, suami, lelaki. Isteri, bini, perempuan sama. Tak sama dah. Kalau kita berpegang pada tak sama tu sampai bila pun lah takkan baiklah kita. Cuba kalau kita bersama, boleh bersama. Aku suami, kau isteri, kan? Kita ni kan rumah tangga. Kita ni kan pegang pun halal, tengok pun halal. Kalau kita berpegang pada perbezaan, memanglah jangan tidur, tak tidur sekatil, sebilik pun tidak. Asyik berbeza je pandangan manjang-manjang. Cuba kita ambil yang boleh bersama, kebersamaan.
Kita kata engkau macam mana pun parti kau berbeza, engkau Islam tak? Islam. Aku Islam. Tu apa salah dia? Kau balik Azhar, aku balik India, engkau balik Amerika, balik China, balik Jepun. Tapi engkau Islam tak? Islam. Tu masalah dia. Kita cari perbezaan, memang banyak. Ada 10 benda, 9 berbeza. Ada satu yang sama. Kenapa nak ambil 9 yang berbeza, tak nak ambil satu yang sama? Ambillah satu yang sama tu. Bila sebut Islam, Allah Ta'ala Tuhan kita. Nabi Muhammad Rasul kita. Al-Quran kitab panduan kita. Selesai masalah. Selesai mah. Tapi kalau masih juga berpegang pada perbezaan pendapat, tuan-tuan nak boleh jadi tuan-tuan surah macam ni, kalau berbeza pendapat manjang-manjang sampai bergaduh, tak selesailah ni surau ni. Daripada kapet hari tu, kapet tak apa-apa, kita sujud pun batuk. Hari ni kapet Madinah punya kapet ambilnya. Kalau tuan-tuan manjang bergaduh je kan, bila dah dapat dibeli kapet ni? Mampu yang tak dapat. Tapi tuan-tuan boleh kita bincang beza pendapat, tapi kita ambil satu solusi yang boleh menyamakan kita punya pandangan dan pendapat. Tolak ansur. Selesai masalah. Tuan-tuan boleh derma berapa? RM10. Sila. Engkau kereta pun tengoklah berapa harga. Pagar pun auto. Aku tak apalah auto. Engkau RM1,000. Apa kebersamaan? Tolong menolong. Tapi tak sama. Aku boleh tolong tengok je. Tak jadi lah. Tolong tengok jadi lah. Ini duit tak keluar dah. Tenaga kena kot pahit. Tengok pun tak nak. Tak kena lah. Tengoklah. Ikut masing-masing punya kemampuan lah. Jadi kalau masing-masing boleh berpegang secara macam tu, engkau apa boleh sumbang? Yang kebersamaan dia sumbang. Bukan sumbing. Nyumbang tu kebersamaan. Takkan salah pandangan ke duit ke. Kau gotong royong tak nak dah. Sibuk benar kan. Okey tak apalah. Aku hantarlah nasi lemak 10 bungkus. Kopi janda 1 tekor. Jadilah. Ini tolong gotong royong tak nak dah. Buat ITO tak ada gula pun kena kot pahit. Tak kena lah macam tu. Kita cari yang boleh bersama. Hari ini masyarakat kebersamaan tu tak ada. Nak bergaduh je manjang-manjang. Nak bergaduh kadang-kadang takut bergaduh depan-depan, belakang-belakang, tikam belakang. Nak tikam depan-depan lah. Nak tikam tu pun belakang-belakang. Aduh. Sebab itu Allah Ta'ala bila mana dia menyatakan la'allakum tadhakkarun, yang mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran, pasal Allah cerita bagaimana asal usul kesuburan tanah boleh menumbuhkan macam-macam pokok-pokok tumbuh-tumbuhan tu. Daripada mati boleh hidup, mati hidup balik. Tuan-tuan bayang saya meracun rumput, mati. Tak tanam apa pun, lepas sebulan, tak tanam pun, tumbuh balik. Jadi kalau setakat kita mati, hidup baliknya apa kepayah. Allah Ta'ala yang buat kita. Kita ni bukan payah mana yang Allah buat pun. Daripada setitis air mani je. Tu je. Besar mana. Bukan pakai modal yang besar pun. Air mani je. Nak musnahkan kita, payah apanya. Hantar COVID mati ya. Nak hidup balik, Allah. Sampai masa bangkit semua. Mudah je. Itulah mukadimah sikit lah kan. Nak cerita pasal kebangkitan yang hari kiamat. Pasal kita kitabkan tentang peringatan tentang bab-bab mati kan. Ni rahsia kematian. Jadi di antara rahsia kematian tu, mati tu apa rahsia dia? Kita akan bangkit balik. Sebab tu tuan-tuan, ada seorang kata gini, alah ustaz, hidup hanya sekali ustaz, enjoy. Orang jadi berebut ke dunia ni pasal dia fikir bahawa dia dapat di dunia, nanti kalau mati tak dapat dah. Satu. Yang kedua, dia bila rebut dunia tak kira by hook by crook, lantak. Tak macam tu. Rahsia mati ni kita akan bangkit balik. Kalau kita boleh mempercayai
dan meyakini bahawa kehidupannya akan mati, mati akan hidup balik. Kita akan tengoklah macam mana bangkit semula tu, macam mana keadaan dia. Tengok semula macam mana keadaan bila kita bangkit. Fanzur ila athari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna dhalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka perhatikanlah pada bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah ia mati kering kontang. Sesungguhnya itu bererti dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tuan-tuan, kenyataan rasmi Allah Ta'ala ni mesti dipercayai. Mula-mula sekali. Yang kedua, setelah kita berjaya mempercayainya, kita mesti meyakini. Pasal kalau kita percaya, tapi kalau kita tak meyakininya, nanti lama-lama dia akan, nanti kepercayaan tu akan lebur, akan hancur. Isteri kita, mula-mula kita kahwin, memang dia percaya. Kemana kita pergi pun, pergi kerja, ada hal. Dia percaya. Tapi kepercayaan seorang isteri, kalau suami tak jaga, tak sampai peringkat dia yakin, nanti bimbang akan hilang kepercayaan tu. Akan hilang kepercayaan. Macam kita dengan Allah Ta'ala lah. Kita ni sebut tadi, alhamdulillah. Kita ni lahir daripada perut mak orang Islam. Memang kita ni Islam daripada kecil. Daripada dalam perut tu Islam dah. Kita dalam perut tu pun mak tu baca surah Yusuf. Nak bagi handsome. Walaupun keluar tak handsome kan. Dia ingat baca surah Yusuf tu pasal handsome je. Nabi-Nabi semua handsome. Paling handsome Nabi Muhammad SAW. Tak nak baca surah Muhammad. Dia ingat Nabi Yusuf je handsome seorang. Dia tak tahu surah Yusuf tu, dalam tu bukan cerita kehandsoman kacak Nabi Yusuf je. Tengok apa ujian berat tak berat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tu berat tak berat, apa dia punya ancaman dia. Ujian dia berat tak berat. Rela anak-anak untuk mendapat ujian seberat itu. Jangan fikir dia baca surah Yusuf tu untuk kecantikan dia dah. Sebab itu, bila kita boleh berjaya mempercayai bahawa hidup ini akan mati, mati itu akan bangkit semula. Kalau kita gagal untuk meyakinkan, kita tak suburkan keimanan, kepercayaan tu. Macam kita nak pokok lah. Kita beli benih pokok, ui mahal, musangking berapa sepokok. Tak masuk kena tipu lagi. Kita orang kata musangking, kita pun musangking. Entah musang apa, entah musang jebak ke musang pandan apa. Kita beli-beli, tanam, biar je. Siram tak, baja tak ada, semak samun. Mati situ lah musangking. Saya dapat musangking, member bagi, dah besar betih lah. 4 batang. Tanam. Tanam elok-elok. Gali lubang besar. 2 kali 2 kali 2 kali 2 dalam. Berapa baldi, apa nama kompos? 8 baldi. Tong cat tu yang besar tu. 8 baldi kompos. Tanam. Mula-mula tanam semangat lah. Sehari, 2 hari. Bagi musim panas, dah mula malas dah. Yelah rumah, pokok durian tu kan jauh mana? Belakang rumah ya. Tapi bila mari penyakit malas ni, tengok pada jauh je. Hidup. 2 minggu tak siam musim panas. Tengok-tengok dah gugur. Tinggal ranting je. Allah. Itu batang durian bang. Keimanan ni bukan macam batang durian. Tiba-tiba kita tak suburkan dia. Tiba-tiba kita biarkan dia musuh, kuman, perosak, habislah. Macam kita kata gini lah. Tuan-tuan bayang, Nabi Nuh, anak dia tu berapa orang? 4 orang. Duduk dengan Nabi Nuh. Duduk dengan Nabi Nuh. Tapi yang seorang tu, yang sulung, mengatakan yang sulung tu, tak nak ikut Nabi Nuh.
Bukan salah Nabi Nuh, tak. Macam juga Nabi Lut. Isteri Nabi Lut. Bukan bini orang lain, bini Nabi Lut. Bini dia terlibat dengan sumbang mahram. Lesbian. Bukan salah Nabi Lut. Pasal individu tu gagal meyakinkan diri dia bahawa Allah ada perintah, ada larangan. Macam kita hari ni lah. Ada perintah berubat kalau sakit. Tak nak berubat. Berikhtiar. Tak nak berikhtiar. Sebab itu, bila Allah Ta'ala kata, maka perhatikanlah pada bekas-bekas ramal Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah ia mati. Sesungguhnya itu bererti dia pasti berkuasa. Menghidupkan yang telah mati. Dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Kalau kita betul-betul percaya dan yakin bahawa mati akan hidup balik, akan diadili, kita agak-agak nak lari mana? Macam kita katalah anak-anak kita kan. Dia macam mana pun zaman-zaman sebelum PKP kan dia suka keluar rumah. Macam mana dia merayau, dia tak balik, dia tak solat, dia tak makan. Nanti petang dia balik lah. Takkan tak. Burung macam mana dia merayau pun nanti petang dia masuk sarang. Macam seorang isteri suami. Macam mana dia lalok sana, lalok sini, tipu bini. Macam mana pun dia tak balik malam, pagi dia balik lah. Macam mana pun pagi dia akan balik. Walaupun malam tu dia merayau, rumah janda mana kan. Dia akan balik ke rumah dia. Lambat lah dia akan balik juga. Seorang anak. Kan banyak kes berlaku anak-anak lain pada rumah. Macam mana pun nanti bila dia nak kahwin, dia akan cari juga bapak dia wali tu. Pasal nak kahwin kan ada wali. Sign, mesti wali sign. Menyatakan persetujuan anak dia nak kahwin. Macam mana dia menyampah dengan bapak dia sekalipun. Dia lari ke jantan. Bila dia nak kahwin, dia akan cari juga wali dia. Kita macam tu lah. Macam mana kita lari jauh daripada Allah Ta'ala, tak peduli Allah Ta'ala, nanti bila mati, nanti bila bangkit balik pada kubur, kita akan cari Allah Ta'ala. Nak lari mana? Sebab itu di atas dunia ni ada beriman, ada engkar. Ada yang menyembunyikan keengkaran, dia munafik. Tapi di akhirat semua beriman, semua percaya. Tapi tak ada faedah dah ketika mana beriman pada hari kiamat, tak ada. Jangan kata pada hari kiamat tu dah tak ada faedah dah beriman. Ketika saat matahari tu dah terbalik, terbit dia, tak ada faedah dah. Jika terbalik, dia bila kiamat, matahari terbit belah barat barat kan? Nanti bila matahari terbit belah barat, jika tu baru nak pergi derma, tak ada faedah dah. Kan ada hari Nabi sebut, nanti bila berlakunya terbitnya matahari di barat, nanti semua orang dah mula nak bertaubat, nak pergi masjid, nak bagi harta emas pagi-pagi pada orang miskin. Tak ada faedah dah. Pada hari kiamat, pada hari pengadilan baru nak percaya pada Allah. Tak ada faedah dah. Nak percaya beriman hari ni lah. Hari ni. Ni jika kita hidup ni. Jika kita hidup ni. Nak yakin ni lah. Dah mati besok, tak ada faedah dah. Kan tuan-tuan, bila Jumaat pagi kan tu imam baca. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na. Farji'na na'mal salihan. Inna muqinun. Kalau kamu tengok nanti, saat ketika orang-orang yang bersalah, idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, ketika kamu tengok orang-orang yang bersalah akan menundukkan kepalanya depan Allah Ta'ala, tak berani dia angkat, malu nak angkat. Tolong tengok kalau orang kederet ke mahkamah, mana berani tengok muka, ambil serubung muka ni, mana tengok muka, tutup, malu. Itu nak masuk mahkamah. Ini hari akhirat depan Allah Ta'ala, Rabbul Jalil, Tuhan yang adil. Malu angkat muka. Padahal bukan ada pemberita pun. Pemberita tak ada depan Allah Ta'ala, tak ada. Ya ada Allah Ta'ala je. Kita atas dunia ni,
Baru nak naik mahkamah je pun, belum nak sebut pendakwaan lagi. Belum lagi nak apa nama hakim sebut lagi. Baru nak naik tangga mahkamah dia. Cuma pakai baju oranye je. Sebab tu orang baju oranye ni bahaya, dia memang kaki salahnya. Orang bersalah pakai baju oranye dah. Dia pakai baju oranye, nak naik tangga tu pun dah malu lagi tu. Tapi lepas Allah Ta'ala tak ada pakai baju, telanjang terus. Nakisu ru'usihim inda rabbihim. Tapi malu-malu tu pun tak malu juga. Qalu, mereka pun berkata, sami'na, kami dengarlah ya Allah. Wa absarna, sami'na wa qalu rabbana absarna wa sami'na, kami tengok depan mata kepala ya Allah. Kami dengar dah ya Allah bagaimana seksanya azab api neraka, bagaimana seronoknya syurga. Farji'na, kembalikanlah kami semula ya Allah ke dunia. Na'mal salihan, bolehlah kami beramal soleh. Semua macam tu dah. Atas dunia masing-masing. Baru sebut dalam parlimennya, ceramah ke? Orang sebut Quran sikit, ada sikit kata ceramah ke? Kalau yang sebut tu orang yang tak bersunat tak apa. Yang peli tu orang Islam. Bahaya. Bila ada ahli parlimen baca Quran sikit, sepotong dua, ialah kita orang Islam, apa lagi kita nak sebut? Quran lah. Dia boleh celah ceramah maghrib ke? Engkau tengoklah besok hari akhirat, ceramah maghrib ke ceramah apa kan? Na'mal salihan wa Allah Ta'ala, kembalikanlah kami semula ke dunia. Kami nak beramal soleh. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami yakin dah ya Allah. Tak ada faedah dah. Tak ada faedah dah. Tak ada faedah. Nak yakin dikeni Dikeni. Sebab itu kita kena berusaha untuk meyakinkan diri kita. Pasal keyakinan ni tak datang menggolek. Dia tak datang melayang. Kita kena usaha untuk meyakinkan diri kita. Itu kita kata menuntut ilmu, belajar, baca Quran, baca hadis, baca kitab. Itu dia ada cara nak meyakinkan. Ini kita buka medsos, buka Facebook, buka Instagram, TikTok. Allah. Tuan-tuan kau tengok TikTok tu, ada dah kalimah TikTok dalam kamus. Dalam kamus bahasa, kamus Arab. Nama dia kamus Lisanul Arab. Lisanul Arab. Di antara kamus-kamus yang paling top lah, tebal. Tahu apa nama TikTok? Tik mana bodoh, tok tu mana bodoh. Dua-dua mana bodoh. Tu kamu sebutlah. Cuma kita atas dunia ni, apa benda pun Allah Ta'ala agama kita ajar, asal usul perkara atas dunia ni harus je. Tuan-tuan nak naik basikal, harus. Habis, kalau sampai buka aurat, sampai tak solat, sampai skandal atas basikal, itu dia haram dah lah. Tapi dengan berbasikal, badan kita sehat, kita rajin beribadat, rajin tolong isteri di dapur, tak tembeang, tak skandal, okey lah. Ibu-ibu nak naik basikal, naik lagi lah. Tapi sampai tak masak, tok laki nak makan tak masak, tak boleh lah. Kadang-kadang orang macam dulu saya sebut selalu contoh paling mudah. Bila main bola mesti seluar pendek. Main bola mesti seluar pendek. Yang nyepak bola tu seluar ke kaki. Macam tuan-tuan naik basikal naik lah. Orang lelaki, bila naik basikal je seluar ketat. Macam terkeluar telur tu. Tak payahlah seluar ketat, pakailah seluar longgar-longgar sikit. Tak ada masalah pun naik basikal, pakai seluar seketat-ketat. Macam terkeluar ada burung tu kan. Allah, pakai elok. Tak ada masalah apa-apa. Asal usul benda atas dunia ulama kata harus, boleh je. Tengok. Apa kita nak buat dengan benda tu, apa tujuan dan matlamat. Macam hari ni kan, bukan nak komen lah. Saya masih laju nikah. Sekarang ni dah boleh nikah dah. Hari tu masa PKP ketat-ketat boleh nikah lah di pejabat. Kan? Sekarang ni boleh nikah dah di masjid. Surau tak boleh lagi. Rumah tak boleh lagi. Masjid. Masjid.
Ramai orang mohon nak minta apa ni, nak minta kahwin, tak nak dia kahwin sekarang ni. Nak tunggu bulan 12 lah. Pasal apa? Dia kata, Ustaz, sekarang ni tak boleh kenduri, Ustaz. Nanti dia anggapan ni nanti bulan 12 dia boleh kenduri. Apa kisah kenduri? Yang penting kau nikah. Engkau nikah pasal orang tak faham. Orang dah lupa usul asal. Asalnya nikah. Nikah tu yang saya paling seronok bila anak saya nikah. Saya minta maaf banyak lah. Anak saya dah nikah 2 orang lah. Tapi tak sempat panggil tuan-tuan. Tak boleh kenduri. Hari Jumaat baru ni nikah seorang lagi nombor 3. Hari tu 30 Ogos nikah ada seorang yang sulung. Dah 2 nikah dah. Alhamdulillah. Saya seronok bukan siapa orang tak boleh kenduri. Nikah tu yang besarnya. Nikah tu yang utamanya. Nikah tu yang patut mak bapak bersyukur. Alhamdulillah anak-anak tak nikah, nak nikah. Anak-anak kau tak nak nikah, risau. Soal kenduri kendara tu sunat je. Benda sunat, kalau tak kenduri pun tak dosa. Tak boleh kenduri. SOP tak boleh kenduri, nikah je. Nikah je. Nikah. Kita kena bagi tu anak, yang penting kau tu nikah. Nikah tu. Kehidupan ni, nikah ni tuan-tuan, bukan benda kecil tau, benda besar. Tuan-tuan tak azan ke? Dah azan ni. Terus. Azan dah kan? Terus lah. Sikit-sikit lagi. 5 minit lagi. SOP ni sampai 8.30 kan? Saya kata, nikah tu. Macam kita katalah bila bab-bab kuliah ni kan orang pandang ni macam, kuliah kat mana? Kau surau. Surau Diniah. Surau Diniah. Ya mikir. Kuliah kat mana? Putrajaya. Masjid Terapung. Masjid Besi. Kan bunyi canggih. Siapa bagi kuliah? Masjid Diniah. Ustaz daripada Ulu Kalung. Ulu Kalung? Ulu Kalung, mikir 2 kali. Siapa? Tak terkenal. Tak ada selebriti. Ni siapa ni selebriti? Bayar pun 1,500, 2,000. Ulu Kalung? Ulu Kalung dia kaut je. Nipis-nipis lah dia. Tuan-tuan jangan perbesarkan masalah tu. Ilmu ni, majlis ilmu, majlisul zikir. Halaqatul zikir. Tuan-tuan hebat majlis ilmu ni tuan-tuan. Malaikat mengepakkan sayap dia sampai ke langit dunia tu. Malaikat tu. Dia akan kepakkan sayap dia. Sampai ke langit atas tu. Bertindih-tindih. Malaikat takkan rapat melainkan orang baik-baik je. Tapi malaikat maut, dia rapat semua. Baik, jahat semua dia rapat. Yang kerja dia cabut nyawa. Yang baik pun dia cabut, yang jahat pun dia cabut. Malaikat ni, kalau dekat kita manusia ni, tak ada dah. Dia tu tukang rekomen paling kuat dengan Allah Ta'ala. Tak ada dah yang kita manusia ni. Kalau malaikat boleh rapat dengan kita, 2 paling besar dia akan rekomen. 1 bagi rahmat untuk kita. 2 rekomen Allah Ta'ala ampunkan kesilapan dosa mereka. Kita nak doa malah dah. Dengan kita menghadiri majlis ilmu, malaikat akan doakan untuk kita rahmat dan keampunan. Itu yang seronok kita mengaji. Bukan pasal ustaz tu Ulu Kalung ke, selebriti ke. Bukan pasal surau tu terkenal ke tidak ke. Tak. Pasal majlis tu. Macam nikah tu lah. Nikah tuan-tuan. Bila kata nikah, aku nikahkan kau. Aku terima nikahnya. Syaitan lari terkentut-kentut tau. Cuma kentut dia tak bau lah. Pasal dia gagal untuk menghasut pengantin ni supaya tak kahwin. Dia gagal menghasut supaya pasangan ni berzina. Dia gagal. Kahwin ni benda yang besar. Macam ibu-ibu kan. Tu malah dengar cerita ustaz ni. Bak kahwin 2-3. Kahwin 2-3. Bila kahwin ni benda yang baik, benda bagus. Kita kena perbesarkan kahwin. Kita tengok tuan-tuan, masyarakat. Bila kata majlis kahwin, majlis akad nikah, mana orang nak tengok sangat? Itu majlis utama. Pukul berapa start nikah? Pukul 10. Cuba tengok pukul 10 masa nikah. Mana ada orang hadir? Orang tak heran lah. Tapi bila buat makan pukul 12. Pukul apa makan Ustaz? Pukul 12. Sampai pukul 4. Time tu menderu-deru. Bukanlah kata tak boleh. Tapi nak sebutnya bagaimana kita sudah hilang pertimbangan.
mengutamakan sesuatu. Pasal agama ajar. Agama ni mengajar kita ada benda yang utama, ada benda yang kurang utama. Nikah tu utama. Lepas tu ikutlah. Kalau berasa nak buat kenduri, buatlah. Kalau berasa tak nak pun tak apa. Kalau berasa tak larat nak jemput makan-makan tengah hari, buat je high tea petang-petang. Teh-o kurang manis, tak ada gula. Lepas tu karipap samosa. Nikah lepas asar, sembahyang pukul 5, 5.30 nikah. Lepas tu jamu kerepek pisang lah. Kalau nikah pukul 11, nasi. Takkan nasi lemak tengah hari, nasi biryani, gam. Kos tinggi. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, PKP ni Allah. Bila tak ada kenduri, banyak save. Kadang-kadang adik-beradik pun marah. Tak beritahu ke? Ni nak dah nikah anak ni. Bukan tak nak beritahu, tak boleh nak kenduri. Nak datang pun macam mana? SOP lah nak menyeberang. Sekarang ni baru boleh menyeberang daerah. Hari tu mana boleh? Daerah pun tak boleh, negeri lagi tak boleh. Kadang adik-beradik pun berasa hati. Tak payah berasa hati lah. Dah keadaan macam ni kan. Selesaikan nikah dulu. Nanti ada rezeki, kita buatlah kenduri. Kalau dah lama sangat takut basi, kita buat kenduri menyambut cucu lah. Itu nyambut menantu. Nyambut cucu lah. Tak ada masalah apa. Allah. Pasal kenduri bergaduh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah tuan-tuan. Sebab itu kita mesti, tuan-tuan, ni agensi ni, ini surau ni agensi ni, benda besar ni, benda amanah ni. Memang orang jadi pengurusi surau ni tak dapat elan 60,000. Memang Tok Siap tak dapat elan berapa ribu-ribu, tak. Tapi peranan dia besar tak besar, surau ni akan menyatukan anak Korea dia. Bukan sekadar menyatukan ketika solat, bahkan akan menyatukan pemikiran anak Korea dia. Dia akan berusaha membetulkan mana-mana anak Korea yang pemikiran dia mula serong, mula melencong, dia lah. Buat setakat yang kita mampu lah. Tapi kalau kita buat anak Korea tak sambut, nak buat macam mana kan? Nak buat macam mana? Tuan-tuan, ibu-ibu kalau rajin buka video YouTube kan, ada satu style sekarang ni di Eropah. Bagaimana dia nak mempromosikan agama pada orang Islam, pada orang bukan Islam. Pasalkan orang memburuk-burukkan Islam ni, teroris lah, ganas lah, ekstrim lah. Dia buat macam mana? 3-4 orang muslimat, adalah lelaki jaga. Lepas tu lalu je perempuan yang bukan Islam, yang buka aurat, yang seksi. Nanti dia akan tanya, nak tak aku test pakaikan tudung, pakai orang Islam. Dia type, ada video tu kan? Tak tengok? Ada kan? Dia pakaikan tudung, dia pakaikan jubah. Dia bukan paksa masuk Islam pun. Dia nak mempromosi agama tu. Orang perempuan Islam macam ni pakaian dia. Cuba kau pakai tengok. Dia pun dia pakai tudung elok-elok, pakaikan jubah. Dan ambil cermin kau tengok. Ada yang menangis, ada yang seronok. Usaha. Ikhtiar. Orang tabligh kan sebut usaha atas agama. Memang agama kena usaha. Tapi kadang-kadang orang tabligh ni kadang bengkok kat kepala dia kan. Kalau kat kampung saya tu puan tabligh ni tak nak dia SOP ni. Dia tak nak rapat-rapat semayang. Tak nak jarak-jarak main, nak rapat-rapat juga. Tu masalah juga. Kita kena usaha agama ni. Saya kata kan, tapi nak sebut pun bukan orang lain kan. Tapi kena sebut juga lah. Kena sebut. Dia kata, Ustaz, tadi saya jumpa satu orang. Dia kata, kami dekat Aceh semayang apa-apa. Dia kata. Kenduri kendara ni salam semua okey. Kalau kau nak semayang rapat-rapat, nak salam-salam, boleh ke kendara, kebalik je kat Aceh. Lu kat Aceh dia diam. Ini kat Malaysia, ikut Malaysia lah. Kan macam tu ada orang dia edar video. Kau tengok dekat US, semayang rapat-rapat, mana ada jarak-jarak, kau balik je US. Kau duduk US, semayang maghrib pergi US, Zuhur pergi US, Jumaat pergi US. Memikir cara tak kena. Kita duduk Malaysia, realiti agama ni mengajar kita realiti Malaysia macam ni. Kena macam ni ya. Duduk dekat China,
Dia guna duit apa mata wang yuan. Kena 2 yuan lah, 2 ringgit tak laku. Pergi Mesir, kena duit, kena ambil mata wang dia lah. Wah pergi Mesir, oi aku Malaysia, ni ringgit Malaysia. Tak laku lah. Wallahualam tuan-tuan, banyak cerita ni. 2 tahun tak kuliah kan. Sekadar tu lah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kita minta sangat-sangat dengan Allah Ta'ala supaya dibukakan hati dan pemikiran untuk kita mengenal agama kita ini dengan lebih dekat, dengan lebih rapat. Mudah-mudahan bila kita hidup, memanglah kita tak sempurna macam Nabi Rasul, tapi sekurang-kurangnya kita berikhtiar, berusaha untuk menjadi orang yang sempurna. Wallahu a'lam. Yang baik pada Allah Ta'ala, tak baik pada saya, mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.